So hari ni kita nak tengok tajuk. Okay, hari ni kita nak melihat tajuk 3.4. Kita masih lagi dalam bidang pembelajaran yang ketiga iaitu pengangkutan. So tajuk kita hari ni pengangkutan dalam tumbuhan. Tapi kita tak sempatlah habiskan semua sebab hari ni kita ada satu masa sahaja. Okey, jadi untuk hari ni kita ada 3 kriteria kejayaan. Okey, kita ada 3 kriteria kejayaan di mana yang pertama kamu dapat menyatakan maksud transpirasi. Okey, maksud transpirasi. Yang kedua, kamu dapat menyatakan 3 daripada 4 faktor yang mempengaruhi transpirasi. Dan juga yang ketiga, kamu boleh menerangkan. Tadi kamu hanya boleh menyatakan. Yang ketiga, kamu boleh menerangkan 3 daripada 4 faktor yang mempengaruhi transpirasi. Okey, beza yang kriteria kejayaan kedua dan ketiga. Yang pertama tu menyatakan, yang kedua tu menerangkan. Okey, so nanti link kehadiran saya akan bagi selepas habis sesi perbincangan kita, habis PDPR kelas kita ni. Okey, so first cikgu nak kamu tolong rujuk buku teks, muka surat 102. Okey, lag sikit saya rasa line internet saya. Okey, so sila rujuk buku teks muka surat 102 hingga 108. So kita nak bincang sikit dulu apakah itu pengangkutan dalam tumbuhan. Okey, so first kali kita lihat dahulu rajah 3.15 ni iaitu keadaan tumbuhan yang berbeza. Lihat apa yang berbezanya. Okey, so kalau kita tengok okey, ada 4 gambar rajah. Okey, so first kali gambar ni dia dalam keadaan yang normal. Kalau pokok yang normal ni dia cantik lah kan, segar. And then akan menjadi layu. Okey, yang kedua akan menjadi layu. Okey, yang ketiga. Gambar yang ketiga, pokok yang layu tadi tu kita siram dengan air. So apabila kita siram dengan air, pokok tadi menjadi sama macam keadaan yang pertama tadi. Iaitu dia kembali menjadi normal. Okey, boleh tak kamu, apa yang kamu nyatakan idea, okey, idea daripada keadaan yang normal, layu, and then bila kita siram dia berubah menjadi normal semula. Kenapa tumbuh-tumbuhan tu daripada normal menjadi layu? Daripada normal menjadi layu. Macam mana dia boleh menjadi layu? Tak cukup air. Tak cukup air. So air pergi ke mana? Akar. Akar. Air tu pergi ke akar. Kalau pergi ke akar dia macam segar je kan? Rasa-rasa air tu dari akar dia pergi ke mana? Diserap dalam tanah. Diserap dalam tanah. Okey, lagi? Idea lagi? Okey, tak apa. Kalau kamu tak dapat jawapan lagi, it's okay. Kamu tunggu dulu. Lepas perbincangan kita nanti, akan dapat jawapan insyaAllah. Okey, so first kita lihat. Pernah dengar tak proses transpirasi? Pernah dengar tak proses transpirasi? Pernah. Okey. Proses transpirasi ni, proses transpirasi adalah satu proses di mana tumbuh-tumbuhan ni kehilangan air dalam bentuk wap air dari permukaan daun ke udara secara penyejatan. Nampak tak anak panah ni? Anak panah warna merah ni. Dia nampak dia anak panah daripada tumbuh-tumbuhan ni, dia buat anak panah keluar. So, anak panah ni menunjukkan tumbuh-tumbuhan tu dia mengalami proses apa? Kehilangan air dengan cara penyejatan. Maknanya daripada cecair yang daripada tumbuhan dia akan menjadi wap air ataupun gas. Okey, so itu adalah proses penyejatan dan proses inilah kita panggil transpirasi. Okey, so
So kat mana proses transpirasi ni berlaku? Proses transpirasi ni berlaku dekat daun. Okey. So daun ni adalah bahagian tumbuhan yang akan menjadi tempat berlakunya kehilangan air banyak melalui proses transpirasi. Sebab itulah bila keadaan panas ataupun dalam pukul 11 atau pukul 12 ataupun dah lama kita tak nak siram pokok, pada waktu tu daun itu akan kelihatan layu. Okey. So, apabila pokok tu layu, kita siram air kan? Bila kita siram air, sebenarnya kita perlu siram dekat bahagian tanah. Kenapa kita siram dekat tanah? Boleh je nak siram dekat daun tu pun. Tapi lebih baik kita siram pada tanah sebab penyerapan air itu bermula daripada akar. Okey. So, air ni dia akan diserap. Okey, dia akan diserap secara osmosis ke dalam tumbuhan melalui akar. So daripada akar, nampak warna merah, anak panah warna merah tu kan? Daripada akar, kita siram pokok. So akar akan serap dan dia akan pergi ke bahagian batang tumbuhan and then dia akan pergi ke bahagian daun. Itu proses pengangkutan air di dalam tumbuhan. Okay, so bila sampai dekat daun, akan berlaku satu proses iaitu transpirasi, iaitu proses di mana tumbuh-tumbuhan tadi ni kehilangan air. Okey, air itu akan membentuk wap air dekat permukaan daun, dia akan terbebas ke udara. Secara apa? Secara penyejatan. Faham tak maksud transpirasi? Faham? Raiha seorang je faham. Yang lain faham tak? Dari tadi Raiha je faham. Yang lain ke dah tak ada? Faham. Okey. Alright. Sudah faham kan transpirasi? So kenapa pokok ni layu? Sebab pokok ni kehilangan air. Okey, thank you. Sebab pokok ni dia kehilangan air. Sebab itulah dia menjadi layu. So bila kita siram, air tu barulah diangkut pergi ke daun, barulah dia segar ataupun jadi keadaan normal balik. Okey, so keratan rentas daun. Okey, so kita lihat ini adalah keratan rentas daun. So epidermis daun ni, dia terdiri daripada satu lapisan kutikel epidermis yang atas. Okey, yang mana lapisan epidermis tunggal ni dia akan menyaluti kedua-dua permukaan atas dan bahagian bawah. Ini adalah lapisan epidermis daun. Okey. So, sel epidermis inilah yang akan merembeskan kutikel. Kutikel ni apa? Okey. Kutikel ni dia satu, mana kutikel tu? Dia macam ada satu bahagian, kejap ya. Okey, lapisan sel epidermis ni dia akan merembeskan kutikel berlilin yang menyaluti permukaan luar daun. Tujuan dia nak mengurangkan kadar transpirasi atau mengurangkan kehilangan air semasa transpirasi. Okey, itu adalah fungsi kutikel berlilin pada lapisan yang dirembeskan oleh lapisan epidermis daun. Okey, sekarang kita nak lihat fungsi stoma dalam transpirasi. Okey, kita dah baca kan liang stoma. Okey, ini adalah gambar rajah liang stoma. Okey, ini liang stoma. So, kalau kita lihat ada dua keadaan. Okey, yang pertama ini gambar rajah di mana liang stoma itu terbuka. Okey, manakala lag sikit saya rasa. Okey, manakala gambar rajah yang kedua ini adalah gambar rajah di mana liang stoma itu tertutup. Okey. So, pada waktu siang, biasanya pada waktu siang, fotosintesis akan berlaku kan? Jadi pada waktu siang, biasanya stoma ni dia akan terbuka. Macam gambar A ni. Okey, dia akan terbuka. So, apabila liang stoma ni terbuka, gas akan meresap masuk dan selain daripada gas, air juga akan meresap keluar.
Okey, secara transpirasi. Jadi apabila keadaan yang terlalu tinggi, okey, keadaan yang terlalu tinggi ataupun keadaan cuaca, suhu yang terlalu tinggi ataupun pada waktu tengah hari, so yang stoma ni dia akan tutup juga. Untuk apa? Untuk mengurangkan kehilangan air secara transpirasi. Okey? Right. So, seterusnya, pelembakan. Pernah dengar tak pelembakan? Okey. Pernah Tak tengok pernah tak dengar. embun? Tak pernah dengar. Okey. Pernah dengar tak embun? Pernah? Okey. Kalau embun, kita nampak kan titisan air dekat hujung daun kan? Ha. Okey. Gutasi ni ataupun pelembakan, dia macam embun. Okey, dia macam embun tapi bukan embun. Embun tu dia terbentuk daripada proses kondensasi wap air dekat atmosfera ni menjadi air apabila dia bersentuhan dengan daun. Tetapi gutasi ni adalah salah satu proses di mana tumbuh-tumbuhan kehilangan air. Okey. Cikgu ulang. Gutasi ni lebih kurang sama juga macam transpirasi. Cuma gutasi ni dia adalah satu proses kehilangan air daripada tumbuhan dalam bentuk cecair. Ni kehilangan air daripada tumbuhan dalam bentuk cecair. Kalau transpirasi tadi dia kehilangan dalam bentuk wap air kan. Kalau gutasi dia kehilangan air dari dalam bentuk cecair melalui hidatot. Hidatot ni duduk dekat mana? Hidatot ni dia duduk dekat kawasan pinggir daun ataupun hujung daun. Hujung daun macam ni. Awak nampak ni? Ni adalah gutasi. Dekat hujung-hujung daun ni kamu akan nampak ada titisan cecair. Dia macam embun tetapi ni dia nampak dia duduk kat hujung-hujung je daun. Tetapi dia bukan embun Kalau embun dia bukan hujung daun je, dia berada di sekeliling daun tu. Sebab dia daripada proses kondensasi itu embun. Tapi kalau gutasi itu adalah proses tumbuhan kehilangan air dalam bentuk cecair. Okey. So biasanya gutasi ni dia berlaku waktu mana? Dia berlaku pada waktu malam atau ketika kelembapan udara tu tinggi. So kita perlu lihat dia ada aktiviti 3.7. Kita nak lihat aktiviti kita nak bincang tentang gutasi dengan transpirasi, tapi kita tak buatlah aktiviti 3.7 ni Alright, so cikgu terus jump to kadar transpirasi. Okey, so tadi kita dah belajar transpirasi tu adalah kadar kehilangan ataupun proses tumbuhan kehilangan air menjadi wap air ke udara melalui permukaan daun. Okey, so transpirasi ni dia berlaku melalui stoma. So bilangan stoma dia akan mempengaruhilah kadar transpirasi tumbuhan. Tetapi transpirasi ni juga dia ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi dia. So dia ada 4 faktor yang mempengaruhi. So inilah kriteria kejayaan kamu yang ketiga tadi tu. Yang kedua tu. Menyatakan 3 daripada 4 faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi. So yang pertama adalah suhu, yang kedua adalah keamatan cahaya, yang ketiga adalah pergerakan udara dan yang keempat adalah kelembapan udara. Okey. So kita nak lihat untuk bahagian ini, untuk tajuk ni dia ada eksperimen. Okey, dia ada eksperimen 3.2, eksperimen 3.3, eksperimen 3.4, eksperimen 3.5. Eksperimen ini adalah untuk mengkaji kesan suhu terhadap mengkaji kesan faktor-faktor tadi, yang 4 faktor tu terhadap kadar transpirasi. Okey, so untuk ini kita buat menggunakan aktiviti menggunakan modul. Okey, modul A warna hijau tu kan. Okey, modul A warna hijau. Nyanyi cikgu on camera sekejap. Boleh nampak ni modul A ni muka surat 18 dan 19.
Okey, muka surat 18 dan 19. Yang ini. Okey, muka surat 18. Boleh nampak dekat ruangan kamera cikgu. Dan muka surat 19. Okey. So, kamu buka. Okey, dah buka kamera pula. Buka modul Okey. So, sambil-sambil tu kita boleh rujuklah buku teks kita. Muka surat 105, 106 dan 107 dan 108. Okey. Dah ready ke nak bincang eksperimen ini sama-sama? Dah. Okay. Dah. So, kita lihat. Ni unit 3.4 dalam tumbuhan. So, kita lihat dahulu eksperimen 3.2. Okey, eksperimen 3.2, tujuan dia kita nak mengkaji kesan keamatan cahaya terhadap kadar transpirasi. Okey, kita nak mengkaji kesan keamatan cahaya terhadap kadar transpirasi. So, pernyataan masalah, apakah kesan keamatan cahaya terhadap kadar transpirasi? Okey, so hipotesis kita katakan semakin tinggi. Cikgu bagi satu hipotesis. So selepas ni cikgu nak kamu cuba fikirkan apa hipotesis untuk lagi 3 eksperimen. Okey, semakin tinggi keamatan cahaya semakin tinggi kadar transpirasi. Okey. So, formula ubah yang kita manipulasi dalam eksperimen 3.2 ini adalah keamatan cahaya. Okey, kita manipulkan keamatan cahaya. Manakala formula ubah yang kita nak bergerak balas, of course lah, kadar transpirasi. Kita nak tengok kadar kehilangan air tersebut. Transpirasi. Okey, dan formula ubah yang dimalarkan adalah saiz dan jenis suhu. Saiz dan jenis tumbuhan. Kita ambil satu sahaja. Dekat buku teks tu ada 3. Kita boleh malarkan saiz tumbuhan, jenis tumbuhan, kelembapan udara, pergerakan udara, suhu dan juga masa. So kita boleh malarkan yang itu. Okey. So bahan benih semua tu kita boleh follow je daripada buku teks. So macam mana kita nak buat eksperimen ni? Cikgu terang sedikit. Okey, so cikgu ambil balik eksperimen 3.2. Saya baca je daripada buku teks. So apa cara dia? Caranya macam ni dalam buku teks ni Okey. So caranya kita susun, dia adalah neraca elektronik. Okey, kita ambil, kita letakkan tumbuhan. Okey, tumbuhan ni kita ambil, pokok tu kita ambil sekali dengan akar. Kita letakkan di dalam kelalangkun. Di dalam kelalangkun tu kita isikan air. Okey, kita isikan air dan kita letakkan lapisan minyak. Kenapa kita letak lapisan minyak? Sebab kita nak malarkan pergerakan udara. Okey, kita tak nak bagi ada udara lah masuk. Okey, so biar udara yang dalam air tu sahaja yang ada. So, kita letak kapas, okey, and then kita letakkan dia di tempat yang terbuka supaya ada sumber cahaya. Kenapa ada sumber cahaya? Sebab kita kan nak manipulkan, kita nak lihat faktor keamatan cahaya. Kan? Okey, so apa yang kita perlu buat? First kita timbang. First kita kena timbang. Sebab tu kita kena letak atas neraca elektronik So kita timbang jisim awal. Timbang jisim awal. Okey, dan rekodkanlah dalam jadual. Okey. Jadual tu ada je dalam buku modul tu muka surat 19. Okey. Kemudian Kemudian apa yang kita perlu buat?
Okay, apa yang kita perlu buat selepas selepas 3 jam, dekat sini dia dah letak selepas 3 jam, kita timbang lagi sekali, kita timbang, okay, dan kita kena buat 2 set. Ini set yang pertama, ini set yang kedua. Okay, kita kena buat 2 set. Okay, sorry, cikgu terlupa. Kita buat 2 set. Set yang pertama ada sumber cahaya, set yang kedua tiada sumber cahaya. Okay, kita letak dalam almari. Yang kedua ni kita letak dalam almari. Alright? Okay, so selepas ni pun samalah. Kita timbang jisim awal. Okay, kita timbang jisim awal. Kemudian selepas 3 jam, kita timbang lagi sekali kedua-dua susunan gas ini dan kita rekodkan pemerhatian kita tu dalam jadual. Kemudian barulah kita hitung kadar transpirasi anak pokok keembung yang terdedah kepada cahaya dengan yang dalam keadaan almari gelap. Kita guna formula ini. Okay, kita guna formula ini. So, nanti kita akan dapatlah jawapannya. Right? Itu adalah eksperimen 3.2. Eksperimen 3.3. Okay, eksperimen 3.3. Kita nak mengkaji kesan kelembapan udara terhadap kadar transpirasi. Okay, kita nak mengkaji kesan kelembapan udara terhadap kadar transpirasi. So dekat sini hipotesis dia, kat buku teks dia tulis macam ni. Kalau cikgu ubah sedikit, cikgu suka guna perkataan semakin. Okay, so semakin tinggi kelembapan udara, semakin rendah kadar transpirasi. Right, semakin tinggi kelembapan udara, semakin rendah kadar transpirasi. Ni eksperimen 3.3. So semakin okay, awak lengkapkan yang ini. Alright. And then kamu lengkapkanlah apa boleh ubah dimanipulasi tu apa, bergerak balas, dimalarkan. Okay. Sebab cikgu nak ringkaskan masa dan kamu buat eksperimen 3.4. Kamu buat eksperimen 3.5. Okay, lengkapkan. Lengkapkan sampai muka surat 19. Boleh tak? Boleh. Okay, Boleh. so lengkapkan sekarang. Boleh. Lengkapkan sekarang. Nanti jawapan yang dah lengkap masukkan dalam Google Classroom. Ada tak yang belum join Google Classroom Sains Tingkatan 3 cikgu? Saya. Yang saya tu nanti PM cikgu boleh tak? Siapa saya ni? Saiful bukan? Afiq Haris. Okey, Afiq nanti PM cikgu Cikgu bagi kod kelas. Okay. Ramai ke yang belum join? Belum cikgu. Oh, ramai. Tahu tak nak buat Google Classroom macam mana? Tahu tak nak buat Google Classroom macam mana? Tak tahu. Alamak, dah buat ke belum Google Classroom? Saya download pun belum. Okey. Okey, macam ni. Yang tak tahu tu nanti PM cikgu ajar. Kalau 2-3 orang bolehlah cikgu ajar. Okey, kalau ramai-ramai cikgu kena ajar dekat grup. Kalau 2-3 orang cikgu ajar personal je. Okey. Nanti cikgu ajar macam mana nak buat Google Classroom. Alright, okey. So, cikgu akan masukkan dalam Google Classroom. Kamu ambil gambar cantik-cantik. Lepas tu nanti submit je dekat Google Classroom. Sebab senang bila saya nak nilai PBD, saya terus je tengok dekat situ. Okay, yang PBL tu pun ada lagi kod yang belum hantar. So macam mana cikgu nak bagi markah PBL dengan PBD ni pun cikgu tak pasti kalau kamu tak hantar. Nanti hujung tahun nanti PM cikgu, kenapa saya dapat TP rendah. Tak best lah macam tu kan. Sebab kamu budak yang baik, budak yang pandai. Okay, so
Yang belum submit lagi tugasan PBL tu, cikgu harap cepat-cepat cari cikgu sebelum cikgu check satu-satu. Saya belum check lagi sebab saya tahu ada yang belum hantar semua lagi. Okay. So kalau tak ada masalah, kamu tulis kehadiran hari ni. Cikgu masukkan link kehadiran dekat ruangan chat. Okay, mana link kehadiran? Okay, ni link kehadiran kita. So ini cikgu masukkan dekat ruangan chat. Mana ruangan chat? Okay. Okay. So tolong isi kehadiran. Kita ada lagi lebih kurang 5 minit. Okay. Dan kriteria kejayaan. Ni kriteria kejayaan kita. Okay. Saya sharekan kriteria kejayaan. So ada 3 kat situ. Yang pertama menyatakan maksud transpirasi. Yang kedua, kamu dapat menyatakan 3 daripada 4 faktor yang mempengaruhi transpirasi. Yang ketiga, menerangkan 3 daripada 4 faktor yang mempengaruhi transpirasi. So tugasan kamu perlu lengkapkan. Okay, kamu perlu lengkapkan eksperimen bukannya banyak pun. Untuk ruangan pemerhatian kamu boleh tinggalkanlah sebab kita tak buat kan eksperimen ni. Cikgu cuma bincang teori dahulu supaya bila kita ada kesempatan secara semuka nanti kita boleh buatlah eksperimen ni. So untuk bahagian pemerhatian, okay, awak boleh tinggalkan dahulu. Yang cikgu tengah hijaukan tu awak tinggalkanlah dahulu, tak payahlah buat lagi. Okey, kesimpulan sebenarnya kesimpulan ni kamu boleh agak pun kan, kita dah boleh buat. Okey, so kesimpulan ni biasa kita ambil je hipotesis. So semua ni hipotesis ni mesti diterima. Okey, kamu ambil je hipotesis diterima. Silap pula. Ni hipotesis diterima. And then tulislah balik hipotesis yang kita dah buat tu. So cikgu harap kamu dah faham lah macam mana cara nak tulis laporan eksperimen kan. So kamu lengkapkan muka surat modul tu muka surat 18 dengan 19. So ini cikgu share juga Google Classroom. Okay, sekejap. Saya sharekan Google Classroom sambil-sambil kamu join kelas tu, sambil kamu buat latihan tu cikgu share juga. Ada yang left tadi, apa yang left cikgu tak sempat nak ambil kehadiran lagi. Jadi siapa yang terleft tu yang internet tak problem tu perasan tak? Tak perasan lah cikgu. Itulah cikgu tak sempat nak ambil attendance awal-awal. Biasa saya memang ambil attendance sendiri. Okey, so tolong yang ada masalah internet ke yang tak dapat join kelas tolonglah PM cikgu. Sebelum saya call mak ayah dia yang memang join tiap minggu tu cikgu tak risau. Okey, so ini adalah Google Classroom. Okey, bagi saya share screen sekejap. Dia nampak ke? Belum lagi. Belum lagi belum ada lagi. Sekejap. Apa dia tak keluar ni? Oh, saya belum share your entire screen. Okay. Cikgu kena share yang ni. Okay. Okay, baru nampak. Baru nampak kan. So, since 3H, cikgu belum masuk pun lagi ni. So, cikgu masukkan sekarang. Okay. Cikgu masukkan, dia bawah praktis. Dia bawah BP ketiga. So, assignment dia adalah laporan. Cikgu tak nak buat laporan lah. Kita buat je eksperimen 3.2 hingga 3.5. Okay. Modul. Okay.
Sinilah tulis. Okay, so sila lengkapkan modul bab modul sains A muka surat 18 dan 19. Okay, so ini cukup tulis eksperimen 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.5. Okay, and then yang kedua, snap gambar. Bukan susah pun, snap je gambar jawapan dengan jelas. And then yang ketiga, submit ataupun turn in. Ada setengah dia turn in, ada setengah tu dia hand in. So tak kisahlah, dua pun boleh, turn in atau hand in. Melalui Google Classroom. Okay, so yang keempat, thank you. Okay, so cikgu bagi due date, biasa cikgu akan bagi due date hari Sabtu lah, supaya seminggu kan punya tugasan tu kamu siap dalam minggu yang sepatutnya. So BP3, so tak ada markah lah. Invited. Okay, assign. Kita tengok siapa yang dah hantar tugasan PBL bab 3. Jom. Ada 14 orang. Dan kalau kita tengok ada berapa orang je ni yang dah join. Ainul dah masuk, Aliana dah, Diana, Hairunisa, Adam, Daniel, Akmal. Yang nama dia tak ada dalam ni belum. Nanti cikgu screenshot dalam grup. Siapa yang dah join, siapa yang belum join. Okay. Sekarang kita nak tengok siapa yang dah hantar tugasan untuk PBL. Ni nak tengok ni. Okay, view statement. Okay, ni student work. So setakat ni yang dah submit, walaupun cikgu faham, walaupun kamu buat secara berkumpulan kan. Okay, walaupun kamu secara berkumpulan, tetapi tugasan tu kamu kena submit individu. Sebab nanti akan ada grading work setiap orang. So yang dah hantar Ainul, Ana, Diana, Hairunisa, Azrin, Akila, Ashraf, Hazwani, Kamalia, Huda, Natasha, Khair, Rania, Wanurul, Hana. Itu je yang dah hantar. Yang lain missing. Nampak? Missing ni. Yang missing ni tolong. Kalau kamu ada masalah, tolong PM cikgu. Tak apa. Yang walaupun due date dah tamat, kamu still boleh hantar. Okay? Tak ada masalah. So cikgu bagilah telefon kat kamu. Kamu buatlah elok-elok boleh buat nilai. Sekarang cikgu semua tengah CM PBD. PBL saya hold dahulu. Okay? Saya hold dahulu. So jangan sampai hujung tahun nanti kamu dapat TP3, TP4 saja. Kalau patutnya kamu boleh dapat TP5 dan 6. Okay, kalau setakat cikgu ajar kamu ni sepatutnya kamu mampu dapat sampai TP6. Tapi kalau kamu tak ubah sikap kamu yang malas, tak dapatlah nak dapat TP6, TP5. Dapatlah TP4, TP3 je. Okay, so, cikgu nak bantu kamu kena bantu diri sendiri. Alright, ada soalan nak tanya tak setakat ni? Dah pukul 12.03 dah. Tak ada. Tak ada So kalau tak ada, cikgu stop sampai sini dulu. Kita jumpa lagi pada esok hari. Okay, bye semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih cikgu.